Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalau jelas boleh respon. Jelas okey. Suaranya okey tak? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma zidna fahman wasi'ah. Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang dihormati Ustaz Mujahid bin Ahmad Zakwan. Seterusnya TWDP 1 Ustaz Hazim, TWDP 2 Penakar Isah Ustazah Anissa Angah, barisan pimpinan ahli jawatan kuasa tadbir Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir, sahabat, ikhwah, akhwat, serta para hadirin hadirat, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu semula dalam suasana Ramadan. Masih lagi diberikan nikmat nyawa untuk bernafas dan berada dalam bulan Ramadan ini, serta diberikan nikmat iman dan Islam. Moga-moga dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, kita sentiasa bersyukur kepada Allah, serta terus istiqamah di atas jalan Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini insya-Allah kita akan sambung semula tafakuh santai. Tafakuh santai lah, sebab kita lepas tarawih kan, lepas tarawih biasanya waktu moreh. Jadi tarawih ni asalnya daripada perkataan rehat lah, at-tarwih, berehat-rehat. Jadi solat tarawih tu sebab tu dia 2 rakaat. Zaman Nabi 2 rakaat tu rakaat yang panjang lah. 8 rakaat Nabi tu daripada lepas isyak sampai nak subuh. Cuma kita ni tarawih ni rehat-rehat gitulah. Jadi kita kira tafakur ni tafakur bersantai-santai, berehat lah.
Sambil-sambil kita berehat, kita tambah ilmu kita, insyaAllah. Baik, kita sambung lagi kita buku kita dalam kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh karangan Al-Doktor Al-Fadhil Al-Doktor Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala. Dan kita sambung pada pembahagian hukum wajib pada surat 124. Sebelum ni kita telah selesai membicarakan tentang hukum syar'i, pembahagian hukum syar'i lah. Jadi hukum syar'i ni dia ada dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Di sisi jumhur, hukum taklifi ada 5, iaitu wajib, mandub, ibahah, makruh dan juga haram. Adapun di sisi Hanafiyah tambah lagi 2, iaitu fardu dan juga karahah tahrimiyah. Jadi hari ini kita masuk surat 124 membicarakan tentang pembahagian hukum taklifi. Pembahagian hukum taklifi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. Anwa'ul hukmi, jenis-jenis hukum yang qasimu kullu min hukmi taklifi wal hukmi al-wad'i ila anwa'. Terbahagi setiap daripada hukum taklifi dan hukum wad'i ini pelbagai-bagai jenis. Anwa'ul hukmi taklifi, jenis-jenis hukum taklifi iaitu terbagi kepada ila anwa'in khamsah, kepada 5 jenis. Ini di sisi jumhur lah. Lianna talab al-fa'li in kana jaziman fahuwa al-ijab. Kerana tuntutan untuk buat, dan kita kata hukum taklifi ni apa sebelum ni tarifnya, iaitu kitabullah al-muta'allaqu bi af'al mukallafin, sama ada iqtida' ataupun takhir. Kalau wad'i adalah hukum wad'i. Jadi taklifi ni berkenaan dengan iqtida' dengan juga takhir. Iqtida' tu adalah tolak. Jadi disebut kenapa taklifi ni 5, kerana tolak tu terbagi kepada 2. Tolak fa'il, tolak tark. Gitu. Lianna talab al-fa'li in kana jaziman fa huwa al-ijab. Dan tolak fa'il ni kalau dijazim dia adalah ijab. Wa in kana ghairu jazimin fa huwa an-nadb. Sekiranya bukan jazim, tidak jazim, maka adalah sunat, nadab. Wa talabal kaf, tuntut tinggal atau tuntut tahan ni daripada satu perbuatan, in kana jaziman fa huwa tahrim, maka akan jadi tahrim. Wa in kana ghairu jaziman, wa in kana ghairu jazimin fa huwa al-karahah, maka dia jadi makruh. Itu dah 4 dah. Yang kelima apa? Wa in kana al-khitabu ala wajhi tahyir fa huwa al-ibahah. Kalau lah di atas wajah tahyir, maka ia adalah ibahah. Ni semua kita dah bincang sebelum ni. Sekadar refresh lah. Fatakunul umuru al-matlubu fa'aluha atau fi'luha atau tarkuha atau at-takhir fiha khamsatu anwa'. Semua perkara yang dituntut ini, sama ada tuntut buat ataupun tuntut tinggal ataupun pilihan, maka dianya ada 5 jenis. Yakunul fa'il matlub, dan jadilah perbuatan yang dituntut itu 2 bahagian, sama ada wajib ataupun mandub. Dan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan ada 2, iaitu haram dan juga makruh. Wal fa'l mukhayyar, dan perbuatan yang diberikan pilihan padanya, bainal fa'li wa tarki wa qismun wahidun, ada satu saja, iaitu mubah. Okey, itu kita dah selesai bincang secara detail lah sebelum ni. Dan hari ni kita masuk setiap satu tu lebih detail lagi. Yang pertama apa? Al-wajibu, wajib.
ta'rifuhu aqsamuhu ahkamuhu. Ta'riful wajib, ta'rif wajib iaitu apa? Huwa ma talaba syari'u fi'lahu minal mukallafi talaban hatman, iaitu apa yang syari' minta. Syari' ni apa? Allah. Apa yang syari' tuntut, Allah tuntut untuk buat perkara itu, Allah tuntut untuk buat daripada mukallaf secara tuntutan yang hatman, tuntutan yang mesti buat ataupun tidak boleh dielak. Hatman atau tahattum, mesti, tak boleh elak, mesti buat. Ataupun bahasa canggih dia mandatory. Bi aniktarana talabahu bima yadullu ala al-ilzam bihi, yang mana dengan permintaan tadi dengan disertai tuntutan itu dengan apa yang menunjukkan kepada sesuatu atau ke atas perlu diilzamkan dengannya. Tuntutan itu perlu diilzamkan dengannya. Imma min sighati talab nafsaha, sama ada dengan sirah ataupun gaya bahasa tuntutan tolak, minta itu sendiri, ataupun au min qarinatin kharijiyatin ka tartibil uqubati ala tark, ataupun dengan qarinah ataupun disertai dengan petunjuk-petunjuk luar seperti tersusun uqubah ke atas peninggalannya. Datang satu perintah, kemudian selepas ayat tu disebutkan kalau tinggal akan kena akibat, kena siksaan, kena hukuman. Mithlu iqamatis solah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wal wafa'i bil uqud. Contohnya seperti tunaikan solat, tunaikan zakat, dan haji, dan memenuhi akad, mematuhi akad. Wastifadatul wujub imma min sighatil amr, dan istifadah wajib ni, istifadah hukum wujub sama boleh diambil sama ada daripada sirah amar. Kita boleh mengetahui sesuatu itu hukumnya wujub sama ada daripada yang pertama disebutkan sirah amar. Memang laras bahasa tu adalah laras bahasa perintah. Contoh dalam ayat wa aqimus solah wa atuz zakah. Jadi aqimu tunaikanlah, sirah amar, tunaikanlah kamu semua solat dan zakat. Jadi kalau kita dah sebut sebelum ni, al-aslu fil amr ataupun al-amru yufidul wujub. Secara hakikatnya, secara asalnya, setiap perkataan perintah tu, setiap perkataan yang berbentuk perintah, dia membawa faedah hukumnya wujub. Itu perbahasan lebih dalam lah, iaitu adakah sirah amal tu adalah sirah hakikatnya wujub, hakikatnya wujud, ataupun adakah hakikatnya wujud dan adab, atau bagaimana. Jadi itu ada khilaf ulama. Ada yang kata hakikatnya adalah wujud dan adab, ada yang kata wujud dan adab dan juga harus, ada yang kata wujud sahaja. Ada yang kata, kalau yang kata banyak tu dia lafzun istiraq lafzi, ada yang kata istiraq maknawi. Cuma tak pergi dalam ni lah. Sebab yang kita jumhur pakai yang hakikat adalah wujub. Setiap kali perintah amal datang, hakikatnya adalah wujub. Adapun kalau kita nak katakan dia adalah nadab ataupun harus, sunat ataupun harus, maka itu adalah majaz. Maka bila majaz, kita nak katakan ia majaz, kena datangkan qarinah. Itu kaedah lah. Bila satu perkataan kita kata aku nampak singa, yang terpakai dulu al-aslu hakikat, al-aslu haqiqah,
asal yang kita kena pakai tu adalah hakikat. Kalau kita nak kata kan, aku nampak singa tu bukan singa yang betul, iaitu kita nak kata yang kau cakap, yang dia cakap tu singa tu adalah singa menunjukkan manusia yang garang, dia kena datangkan korinah, petunjuk ataupun bukti lah. Sebab itu benda majas. Kaedah yang sama juga macam tu. Dalam hukum, kalau datang satu perintah amar, hakikatnya adalah wajib, wujub. Tapi kalau kita nak kata sunat ataupun harus, dia kena datangkan korinah. Korinah ni macam-macam bentuk lah. Mungkin kita akan pergi nanti waktu bila dah masuk bab hukum yang lain tu. Cuma dia cakap sini, hukum wujud ni boleh datang macam-macam, ataupun kita boleh kenali daripada macam-macam bentuk lah. Antaranya sirah amar. Yang kedua, wa imma minal masdari an-naibi an fi'lihi, mithlu qawlihi ta'ala fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Dia kata yang lain, kemudian boleh juga kita kenali hukum wujud pun daripada masdar naib, masdar yang menggantikan daripada fa'ilnya. Contohnya ayat tadi tu adalah fadarbar riqab, dan pukullah tengkuk, potong tengkuk lah, yang membawa maksud fadribir riqab. Au min al-fi'l al-mudhari'i al-muqtarini bil lam, ataupun daripada fa'il mudhari' yang disertai dengan lam, iaitu lamul amr, yang disertai dengan lamul amr. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi. Jadi lam itu lamul amr didatangkan kemudiannya fa'il mudhari' yang didatangkan dengan lamul amr. Jadi maka sirah tu adalah sirah perintah. Au min madatil fa'il, ataupun daripada madatil fa'il, madah fa'il, seperti kutiba, furida. Dalam ayat yang biasa kita pakai lah, puasa kan, kutiba alaikumusiyam. Au min asalibin ukhra tadullu fil lughatil arabiyyati ala talabil jazimi, ataupun daripada uslub-uslub yang lain yang menunjukkan dalam bahasa Arab ni, dia menunjukkan kepada talabul jazim, tuntutan yang jazim, yang mesti dipatuhi. Mithlu ala, seperti sirah ala, ke atas ni, dalam bahasa Arab ni bukan menunjukkan kepada atas tunjuk atas, tempat atas je, tapi dia membawa maksud tuntut buat juga. Contohnya apa? Walillahi 'alan nasi hajjul bait, ke atas manusia haji lah, ibadah haji tu. Dalam contoh dalam hadis sebut alaika bit ta'ah, ke atas kamu supaya taat. Okey, itu antara sirah-sirah ataupun bentuk-bentuk nas yang membawa istifadah wujub, membawa faedah wujub. Kemudian dia masuk hukum wajib. Wa hukmul wajib annahu yalzimul ityan bihi. Hukum wajib ni apa? Iaitu perlu dilazimi mematuhi dengannya. Wa yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Dan diberikan kebaikan atau diberikan pahala kepada pembuatnya, dan diberikan iqab, hukuman kepada yang meninggalkannya. Wa yukaffir man ankarahu idza thabata bidalilin qat'iyyin. Dan dikafirkan ataupun menjadi kafir mereka ataupun siapa yang mengingkari kewajiban suatu perkara itu, yang mana sekiranya ia disabitkan dengan dalil qat'i. Ni kita dah bincang sebelum ni, apakah itu dalil qat'i ataupun dalil zonni. Jadi kalau sabit benda tu dengan dalil qat'i, kita ingkar dan benda tu adalah wajib, maka boleh jatuh kafir. Wala farqa 'inda al-jumhuri bainal fardi wal wajibi.
Kemudian disebutkan tiada beza di sisi jumhur di antara fardu dan wajib. Ni kita dah bincang sebelum ni. Di sisi jumhur, ulama jumhur, fardu dan wajib tak ada beza, tetapi di sisi Hanafiah dia ada beza. Fahuma mutaradifan, kedua-duanya adalah taraduf, sinonim. Fakullu minhuma yastawjibu tarikuhu adzam syar'an. Kedua-dua, setiap daripada keduanya mewajibkan ataupun memberikan ke atas orang yang meninggalkannya celaan daripada secara syarak. Wa ammal hanafiyatu faqalu, di sisi adapun Hanafiah, mereka berkata al-fardu ma thabata bidalilin qat'iyyin la syubhata fihi. Fardu ni para Hanafiah kata iaitu yang sabit, yang perkara yang dituntut untuk buat secara jazim, yang mana ianya sabit dengan dalil qat'i yang tidak ada syubhat padanya. Dalil qat'i ni maksudnya dalil yang memang tak ada syubhat lah, yang datang dengan ala sabil tawatur, mutawatir. Itu fardu di sisi Hanafiah lah. Contohnya apa? Arkanil Islam al-khamsah, seperti rukun-rukun Islam yang 5 itu, allati sabatat bil Qur'anil Karim, yang mana rukun Islam itu yang 5 itu telah sabit dengan Quran Karim, au sunnati au bi sunnatil mutawatirati, ataupun sunnah mutawatirah, awil masyhurah, ataupun sunnah masyhur. Sunnah mutawatir dan sunnah masyhur ini di sisi Hanafiah. Kalau siapa ingat waktu kita bahaskan tajuk as-sunnah ni, dan sebut pembahagian sunnah ataupun sabitnya sunnah di sisi Hanafiah ada 3 jenis, iaitu mutawatir, masyhur dengan ahad. Kalau sisi jumhur 2 je, mutawatir, ahad. Contohnya seperti apa? Ka qiraatil Quran fi solah, seperti membaca Quran di dalam solat. Baik. Kemudian didatangkan pula wajib di sisi Hanafiah. Wal wajibu ma thabata bi dalilin dhanniyin fihi syubhatun. Wajib di sisi Hanafiah iaitu satu perkara yang dituntut untuk buat secara jazim dan ianya sabit dengan dalil zanni yang padanya ada syubhah. Kasadaqatil fitr, seperti sedekah fitri, zakat fitrah lah. Zakat fitrah. Ni alang-alang tu kita ingatkanlah, siapa yang tak bayar zakat fitrah ni boleh bayar, jangan lupa kalau ikhwan boleh bayar pada JBK di Robani ni lah. Buka mana ni? InsyaAllah buka InsyaAllah buka. Apa-apa boleh PM JBK bendari bayar tak bayar. Wa salatil witri wal aidin wal aidain, seperti juga solat witir dan juga solat 2 aid, solat 2 raya-raya lah, iaitu raya Aidilfitri dan juga Aidil Adha. Jadi ini tiga-tiga ni adalah contoh wajib di sisi Hanafiah, iaitu yang mana ianya perkara yang sabit dengan dalil zanni. Maka solat di sisi Hanafiah tu dia kalau kita fardu, 5 fardu, yang wajib 5 kan kita sebut. Solat ni yang wajib 5, iaitu solat 5 fardu tu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tapi kalau Hanafiah, solat fardu 5, solat wajib 1. Iaitu fardu 5 tadi tu, yang wajib apa? Solat witir. Ada juga iaitu aid, solat aid ni wajib. Tapi wajib yang wajib di sisi Hanafiah ni iaitu sabit dengan dalil zanni. Thabata kullu minha bidalilin zanniyin wa huwa khabarul wahid. Yang sabit dengan daripada dalil zanni iaitu daripada apa? Khabar wahid, khabar ahad. Tapi kalau
di sisi Syafi'iyah, dia akan membezakan antara fardu dan wajib ni pada bab haji. Bab haji, dia ada wajib haji dan juga ada fardu haji. Ni satu part je lah yang ada pengecualian di sisi Syafi'iyah lah. Sebab tu kalau perkara yang fardu haji ni, kalau kita tak buat, memang tak sah lah haji tu, dan kena buat balik lah. Adapun perkara yang wajib haji, iaitu perkara yang kalau kita tak buat pun sah, masih sah lagi haji tu, cuma kena bayar dam. Itu wajib haji. Adapun di sisi Hanafiyah, dia memang ada membezakan lah. Yang tadi haji tu di sisi Syafi'iyah. Wa iqamatus shalah fardun li talabiha bidalilin qat'iyyin. Dan mendirikan solat fardu yang 5 itu tuntutannya dengan dalil qat'i. Wa huwa qauluhu ta'ala wa aqimus shalah wa qira'atul Fatihah fi sholati 'inda al-Hanafiyati wajibah. Dan membaca Fatihah di dalam solat di sisi Hanafiyah adalah wajib. Li'annaha talabat bidalilin zanniyin wa hadis la solata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Jadi sisi Hanafiyah kata membaca Fatihah dalam solat fardu itu adalah wajib, kerana ianya dituntut dengan dalil zanni, iaitu hadis la solata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Lakin al-waqi' anna hadzal hadis mutawatir. Akan tetapi waqi'nya hadis ni sebenarnya adalah mutawatir. Cuma kalau di sisi Hanafiyah, dia kata la solata tu adalah ai la kamala, tidak ada kesempurnaan, tidak sempurna solat bagi siapa yang tidak membaca Fatihah. Adapun di sisi Syafi'iyah, la solata tu adalah la yasihu, tidak sah solat. Maka sebab tu kalau di sisi Syafi'iyah, membaca Fatihah tu adalah rukun. Jadi di sisi Hanafiyah, kalau Fatihah tak baca, sah juga solatnya, cuma tak dapat pahala. Di sisi Hanafiyah lah. Kalau kalau berjemaah lah. Okey, itu perbezaan antara wajib dengan fardu. Cuma kalau Hanafiyah tak baca Fatihah, kena baca lain lah. Cuma disebut tadi, baca Al-Quran dalam solat tu adalah fardu, tapi baca Fatihah wajib. Maksudnya baca ayat lain boleh di sisi Hanafiyah. Tu perbezaan mazhab. Jadi kalau pening-pening, jangan pening-pening sangat. Kalau siapa yang nak mendalami empat mazhab ni, silakan. Tapi kalau siapa yang rasa macam pening-pening sangat tu, tak apa, stick on mazhab Syafi'i. Baik. Aqsamul wajib, jenis-jenis wajib. Lil wajibi taqsimat arba'ah. Pada hukum wajib itu ada pembahagian dia yang 4, min nawahin mukhtalifah. Ada 4 bahagian lah. Yang pertama disebutkan at-taqsimul awal bi'tibari waqtil ada. Pembahagian dari sudut waktu tunai, waktu perlu ditunaikan. Jadi kalau kita sebut kalau kita kena tanya soalan tentang jenis, contoh, berapa jenis manusia, kita nak jawab macam mana? Kena tanya balik, jenis daripada apa? Jenis macam mana? Sudut pandang apa? Jenis sudut apa? Ya. Boleh nak tanya balik boleh, tapi kalau orang tu tak nak tanya balik, dia nak jawapan terus. Apa aku tanya, kau tanya balik kan? Yang tu nak jawab apa? Boleh jawab terus cakap macam manusia dari sudut jantina ada 2, lelaki, perempuan. Ataupun ada yang kata ada 3 lah, lelaki, perempuan, yang ada 2 alat kelamin.
Unsa. Laki dari sudut manusia dari sudut kumpulan umur ada 3. Kanak-kanak, dewasa, tua, contoh. Dari sudut. Jadi bila sebut pasal pembahagian hukum mesti ada dari sudut-sudut ni. Sudut yang pertama iaitu dari sudut waktu ditunaikan. Yang qasimul wajibu bi'tibari waqti adaihi ila wajibin mutlaqin wa wajibin muqayyadin aw muaqqatin. Dari sudut waktu ada terbagi pada wajib mutlak ataupun wajib muqayyad, atau juga dipanggil wajib muaqqat. Wajib yang mutlak ni wajib yang datang begitu saja tanpa ada ikatan ataupun ada didatangkan qaid padanya. Al-wajibul mutlaqu, wajib yang mutlak, huwa ma talaba asy-syari'u fi'lahu hatman. Apa yang dituntut oleh syari' iaitu Allah agar dibuatnya secara hatman, secara mestilah, secara jazim, secara yang tak boleh dielakkan. Walam yu'ayyin waqtan li'ada'ihi, dan tidak ditentukan, dispesifikkan waktu untuk buatnya. Bila nak buat tu tak ditentukan, tapi talaban jaziman. Dia wajib yang telah diperintahkan tapi waktunya tak ditentukan. Kal kafarati wa minha kafarah al-yamin. Seperti kifarat yamin, membayar denda sumpah bila kita ingkar sumpah tu lah, ataupun langgar sumpah tu. Laisa li fi'liha waqtun muayyanun. Jadi bayar kifarah yamin ni ataupun denda langgar sumpah ni wajib. Nas datang sebut wajib, tapi tak sebutkan bila kena buat. Jadi bayarnya boleh lepas langgar sumpah tu terus, ataupun nak tunggu lama lepas tu baru nak bayar, tak kisah. Yang penting bayar. Fa imma ay yukaffir al-hanith. Al-hanith ni orang yang melanggar sumpah. Maka sama ada hanis tu, orang yang melanggar sumpah itu membayar aqbal hanith mubasyarah, selepas sahaja dia melanggar sumpah tu secara mubasyarah terus, atau ba'da talik, ataupun kemudiannya. Wakal hajj, seperti haji, wajibun 'alal mustati' duna tahdidin amin muayyanin. Seperti ibadah haji ni wajib ke atas orang yang mampu. Jadi bila dia dah ada kemampuan dari sudut harta, kemampuan dari sudut kekuatan jasadi, badan, maka dia kena buat, wajib untuk buat haji itu. Tapi wajib itu tak ada ditetapkan bila. Bila dia mampu je terus kena buat, ataupun nak tunggu-tunggu lepas ni boleh je mana-mana. Sebab tak ada ketetapan. Tapi wajib itu datang apabila dia telah mampu pada sudut harta dan juga badan. Cuma kalau di sisi di sisi Hanafiah, dia orang punya di sisi Hanafiah disebutkan haji ni alal faur, mampu je terus kena buat. Cuma kalau di sisi Syafi'iyah lah, di sisi Syafi'iyah haji ni alat tarahi. Ini pembahasan masalah pada pembahagian waktu. Yang wajib pada waktu, sudut waktu buat tu ada mutlak dan juga ada muqayyad. Mutlak itu yang wajib yang tidak ada ditentukan bila-bila waktu buatnya. Muqayyad tu ditentukan bila waktu buatnya. Jadi selepas pembahagian tu datang beberapa masalah, tanya adakah kalau yang muqayyad ni adakah alat tarahi ataupun alal faur. Cuma tak disebut dalam kitab ni, cuma kita sebutlah sebab dia antara pembahasan yang penting kan. Kalau alat tarahi ni iaitu yang boleh ditangguh-tangguhkan. Kalau alal faur ni yang bila sampai je kena buat terus. Itu juga pembahasan dalam muqayyad. Nanti ada pembahagian muwasa' dan mudayyak.
Baik. Wal wajibul muqayyad awil muaqqat. Wajib muqayyad atau wajib muaqqat, wajib yang telah ditetapkan waktunya. Wa ma talaba syari'u fi'lahu hatman fi waqtin muayyanin kasalawatil khams likulli salati minha waqtun muayyanun wa kasawmi ramadan, iaitu apa yang dituntut oleh syarak agar dibuat, dan tuntutan itu adalah tuntutan yang mesti pada waktu yang telah ditentukan fi waqtin muayyan. Contohnya solat fardu yang 5, setiap solat fardu tu ada waktu yang telah ditentukan. Jadi subuh lah tak boleh, waktu subuh tu nak buat asar, nak buat zuhur pula kan, tak boleh. Dan juga seperti saum Ramadan, seperti puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan lah, jangan puasa Ramadan nak puasa qada, tak boleh. Puasa Ramadan nak puasa sunat, tak boleh. Sebab waktu itulah telah ditentukan muayyan. Wa tarattabu ala hadhihi taksim, dan tersusun ke atas pembahagian ini annal wajiba al muqayyada yu'athimul mukallaf bi ta'khirihi. Wajib yang muqayyad akan menjadikan mukallaf ini berdosa dengan apabila dia mentakhirkan perintah tersebut, bitakhiri an waqtihi bi ghairi udhrin. Takhir tanpa uzur dekat sini maksudnya dia takhir sehingga keluar daripada waktu tu. Jadi bila waktu dah ditentukan kemudian dia takhir sehingga keluar waktu tu akan berdosa. Wal wajibul mutlaqu, dan wajib yang mutlak alladhi laisa lahu waqtan muayyanan. Adapun wajib mutlak yang tak ada waktu yang ditentukan, yajuzu ada'uhu fi ayyi waqtin syaa, harus untuk dibuat pada bila-bila waktu yang dikehendaki. Wa yanqasimul wajib al-muqayyad 'inda al-Hanafi ila thalathati anwa'in, dan terbagi pula wajib muqayyad ni di sisi Hanafiyah kepada 3. Sebahagian ulama kata bahagiannya ada 2, sebahagian kata 3. Dan kata 2 ni iaitu wajib muasa' dan wajib mudayyak. Yang kata 3 ditambah lagi 1 iaitu al-wajib dhu syabhain, iaitu wajib yang seakan-akan dua-dua ni ada mudayyak, ada muasa' juga. Okey, nanti kita tengok apa dia. Al-wajib al-muasa', wajib yang muasa', wa huwa alladhi yakunu waqtahu alladhi aqatahu syari'u lahu yas'uhu, iaitu wajib muasa' ni iaitu yang waktunya telah ditetapkan oleh Allah padanya keluasannya. Waktunya telah ditetapkan keluasannya oleh Allah. Allah memang bagi waktunya ada keluasan. Wa yasi'u ghairuhu min jinsi, dan keluasan kepada selainnya daripada jenisnya. Mislu waktu solati zuhur, seperti waktu solat zuhur. Maksudnya itu waktu solat lah. Waktu solat ni kita diberikan satu tempoh waktu. Contoh waktu zuhur disebut di sini daripada dulu syams, gelincir matahari sehingga waktu asar. Waktu asar macam mana? Bayang-bayang lebih panjang daripada objeknya. Okey. Jadi itu adalah waktu zuhur. Maka kalau kita nak buat solat zuhur ni dalam 5-7 minit je lah kan. 5-6 minit je. Jadi daripada waktu dulu syams tu sampailah bayang-bayang nak kita kata asar tu, dalam berapa jam lah kan. Maka keluasan itu itulah yang dipanggil wajib muasa'. Memang ada, boleh buat di mana-mana waktu tu. Boleh buat di awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Kita ada pilihan. Yang disebutkan sebagai wayasin ghairuhu tu min jinsi, maksud dalam waktu tu kita boleh juga buat solat-solat lain. Itu wajib muasa'. Wajib muasa'. Contoh lain. Apa contoh lain?
wajib muasak ni? Selain solat. Contohnya bayar zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah ni daripada bulan Ramadan sehingga sebelum solat raya lah, solat Aid. Jadi bila-bila nak tunaikan boleh daripada awal Ramadan ataupun betul-betul sebelum solat Aid lah. Cuma afdal di sisi Syafi'iyah sebelum solat raya. Sebab apa? Afdal ni mesti ada sebab. Sebab apa? Sebab tujuan zakat fitrah ni adalah untuk memberi makanan kepada golongan fakir miskin. Asnaf zakat fitrah ni dua je, tak macam zakat amwal. Zakat ni terbagi dua, zakat amwal dengan zakat fitrah. Zakat amwal tu ada dia punya asnaf yang berapa? 7 ke 8? 8. Adapun asnaf zakat fitrah dua saja, iaitu fakir dan juga miskin. Maka tujuannya adalah untuk memberi makan kepada fakir miskin ketika mereka selesai puasa Ramadan. Iaitu ketika hari raya pertama itulah. Maka tu sebab tu hari raya pertama tu diharamkan untuk kita berpuasa, sebab Allah perintah supaya kita tidak berpuasa, supaya beraya dan makanlah, ada makanan. Sebab tu bila ada orang miskin yang tak cukup makan, tak cukup makanan, dia puasa tak boleh hari pertama tu. Sebab tu hikmahnya zakat fitrah tu supaya orang-orang miskin, fakir ni tidak berpuasa dan diberikan makanan, ada makanan waktu raya tu. Jadi bila kita lihat hikmah dia macam tu di sisi Syafi'iyah, maka lagi dekat raya lagi afdal. Sebab tu afdalnya sebelum solat raya lah, supaya hari tu dah ada. Kalau kita bagi makanan, sebab di sisi Syafi'iyah bayar dengan makanan, bayar dengan makanan. Jadi kalau bagi tengah bulan Ramadan takut dah habis dulu. Itu di sisi Syafi'iyah. Cuma bila kita bayar dengan bayar dengan duit, benda tu pun dia tak ada masalah. Cuma hikmah dia tu lari sikit lah, macam tu je. Sebab inilah orang yang kelompok yang kata boleh bayar dengan duit, kerana ada kemungkinan dia ada makanan tapi yang diperlukan tu benda lain. Jadi contoh pakaian, tempat tinggal, jadi perlukan duit. Itu antaranya lah. Jadi dia ada perbezaan lah pada sebab kenapa afdal dalam bayar zakat tu. Itu selingan lah. Nak cerita dia, zakat fitrah ni pun wajib muasak. Wajib yang ada keluasan. Okey, yang kedua, al-wajibul mudayyaku, wajib yang mudayyak, wajib yang sempit. Dayyaqah, sempit. Huwa alladhi yakunu waqtuhu huwa alladhi yakunu waqtahu al-muhaddad lahu yas'uhu wahdahu. Iaitu sesuatu yang waktunya telah ditetapkan untuknya, keluasannya untuk satu tu saja, untuk benda yang diperintahkan tu saja. Wala yasi'u ghairuhu min jinsihi, dan tidak ada keluasan bagi selainnya daripada jenisnya. Memang waktu tu diperintahkan, memang waktu tu muat untuk buat ibadah tu saja, benda yang diperintahkan tu saja, tak boleh nak masukkan benda lain. Contohnya apa? Mithlu syahri Ramadan, contohnya seperti bulan Ramadan, puasa Ramadan. Jadi puasa bulan Ramadan ni memang dah cukup-cukup bulan Ramadan tu saja. Tak boleh bulan Ramadan tu kita nak masukkan puasa sunat, dan tak boleh puasa Ramadan tu kita macam nak puasa Ramadan 30 hari kan, kita anjak sikit lah. Kita start 3 Ramadan, kita berhenti 3 Syawal. Tak boleh. Dia memang dah kena bulan Ramadan saja. Sama juga dengan ibadah puasa lah pun. Ibadah puasa secara umumnya, puasa ni waktu yang diperintahkan adalah daripada subuh, daripada start subuh sampai maghrib lah sebenarnya kan. Subuh sampai maghrib. Jadi daripada subuh sampai maghrib tu memang kena puasa. Itulah waktu puasa. Dia bukan
Lepas sampai maghrib tu okey, kita puasa first half je. Second half tak puasa. Tak. Tapi solat kan? Solat bila Zuhur, waktu Zuhur sampai asar tu, nak solat first half ke nak solat second half boleh. Itu beza dia. Muasat dan mudhayak. Contoh lain, mudhayak apa? Apa contoh lain? Ibadah yang telah ditetapkan itu saja waktunya. Apa lagi? Cuba ada lagi. Solat raya. Solat raya waktu yang disyariatkan panjang. Ada ruang nak buat awal ke, nak buat takhir ke. Apa yang waktu yang memang waktu tu saja, ruang-ruangnya cukup-cukup untuk buat ibadah tu saja. Haji. Boleh lah daripada satu sudut. Daripada sudut lain, haji ni dia ada khilaf sikit. Nanti kita akan tengok. Wa yusamma hadzal waqt mi'yaran, dinamakan waktu ini sebagai mi'yar. Bagi yang mudhayak lah. Kalau mudhayak ni waktu ini dipanggil mi'yar. Yang ketiga, wal wajibu syabahan. Wajib yang memiliki dua syibih. Mudhayak ada, muwassa' ada. Walladhi la yasi'u waqtuhu ghairuhu min jihatin, iaitu yang tidak luas waktunya bagi selainnya daripada satu sudut. Wa yasi'u ghairuhu min jihatin ukhra, tapi luas bagi selainnya daripada satu sudut yang lain. Kalau kita ibadah ni satu sudut dia macam dah ruangnya itu saja. Ruang tu itulah ruang untuk buat ibadat daripada awal sampai habis. Tak ada nak boleh alih-alih, tak boleh nak masukkan ibadah lain. Tapi dari satu sudut kita tengok macam ada ruang keluasan nak buat waktu tu boleh bagi waktu, boleh buat mana-mana. Itu zul syabahan. Contohnya apa? Kal haji, seperti haji, la yasi'u waqtuhu wa huwa ashhurul hajj ghairuhu. Seperti ibadah haji yang tidak luas waktunya, iaitu hanyalah bulan haji sahaja, min jihatin, daripada satu sudut, min jihatin, daripada satu sudut yang lain, annal mukallafa la yuaddi fil am illa hajjan wahidan. Pada satu sudut bahawasanya mukallaf tidak mendirikan haji pada pada satu tahun itu kecuali satu haji saja. Jadi setahun ni boleh buat sekali je haji, tak boleh buat 2 kali 3 kali. Sebab apa? Sebab waktu haji hanyalah pada bulan-bulan haji sajalah. Bulan apa? Daripada Syawal sampai Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Bulan Syawal 10 Zulhijjah je. Jadi seorang ni boleh buat satu haji je setahun. Tak boleh nak buat haji bulan lain, tak boleh. Memang waktunya itu sajalah. Syawal sampai Zulhijjah, itulah waktu yang dah tetapkan haji setahun, itu saja waktu haji tu. Jadi dia kena pergi haji memang daripada start awal tu sampai habis sampai habis 10 Zulhijjah tu. Wa yasi'u ghairuhu min jihatin anna manasikal hajj la tastaghriqu kulla ashhurin fi qawlihi ta'ala al-hajju ashhurun ma'lumat. Dan luas bagi selainnya daripada satu sudut, yang mana sesungguhnya manasik haji itu tidak tenggelam pada setiap bulan-bulannya, seperti mana dalam ayat Quran al-hajju ashhurun ma'lumat tu. Maksudnya apa? Dari satu sudut yang lain, haji ni dia muasa'. Tadi kita haji ni mudhayak sebab bulan tu saja. Bulan tu saja, sepanjang bulan tu lah, itulah waktu nak buat haji. Dia tak ada boleh alih-alihkan haji tu kepada bulan lain ke apa kan.
ataupun haji tu sebagai dalam tu. Tapi manasik haji manasik haji ada ruang untuk dibuat bila waktunya, tapi mestilah dalam bulan haji itulah. Cuma manasiknya mungkin boleh dikedepankan, boleh dikebelakangkan. Wahya Syawal, Zulkaidah wa Asyara min Dzulhijjah. Itu wajib Zulsabain. Wa yatarattaba ala hadha taqsim, dan tersusun ke atas pembahagian ini, annal wajiba al-muwassa'a yajibu ta'yinuhu bin niyyah. Wajib yang muwassa' wajib untuk kita ta'yinkan, tentukan niatnya. Wajib untuk kita tentukan dengan niat. Bila kita nak buat ibadah-ibadah yang wajib muwassa', memang kena ta'yin dengan niat. Faman shalla fi waqti zuhri arba'a biraka'at innawa adh-dhuhr kana adaan lahu wa idza lam yanwu lam takun solatuhu adaan lahu. Jadi siapa yang menunaikan solat pada waktu zuhur 4 rakaat, sekiranya dia berniat zuhur, maka ada lah solatnya, tunailah solatnya. Kalau dia tidak niat, maka tak berlakulah, tak tunailah solatnya. Dia waktu zuhur dia niat ada solat asar, jadi solatnya tetap tak ada walaupun 4 rakaat juga. Wa in sallata ba'dal waqti muayyani kana qada'an. Adapun sekiranya dia solat selepas waktu yang ditentukan, waktu yang muwassa' tu, tapi dia solat bukan waktu zuhur, dia solat waktu asar, maka dia jadi qada'an. Dia tak jadi adaan. Wa in addahu, sekiranya dia mendirikan solat itu marratan ukhra fil waqti bisababin ada usabiqin mukhtalin fahuwa i'adah. Jadi dan jika dia menunaikan solat itu sekali lagi pada waktu dia solat zuhur, dia dah solat sekali, kemudian dia solat lagi sekali. Sebab apa? Sebab solat dia sebelum tu dia kata mukhtal, ataupun istilah dia nilai dia lebih rendah lah. Contoh, masuk waktu solat, dia solat sendiri. Dia pergi dalam masjid, tak ada orang masjid ni, dia solat sendiri, dah habis kan. Tiba-tiba ada orang lain datang, 2 orang ataupun seorang lain datang, dia kata jom solat sekali tu, solat berjemaah pula. Maka solat jemaah yang kedua tu adalah i'adah. Dikira i'adah, bukan dikira qada'. Qada' ni adalah bila dia telah habis waktunya. Itu beza i'adah dan qada'. Mana tadi? Wal wajibu al mudayyaku waqtuhu, wajib yang sempit waktunya pula, la yajibu alal mukallafi indal hanafiyati ta'yinuhu bin niyah. Di sisi Hanafiyah tidak wajib ke atas mukallaf untuk ta'yinkan dengan niat. Ini di sisi Hanafiyah, di sisi Hanafiyah. Kalau di sisi Syafi'i bezalah. Faman nawa fi syahri Ramadan asyam mutlaqan in sarafa siyamuhu ila siyamil mafrud. Maka barang siapa yang berniat pada bulan Ramadan puasa secara mutlak, saja puasa, dia tak niat dia tak ta'yinkan niat itu dengan puasa Ramadan. Saja aku puasa Ramadan, tak ada ni. Saja aku puasa. Situ je dia punya lintasan hati, just situ saja. Walaupun dia tak ta'yin. Jadi kan niat kan ada iftirat, ada ta'yin kan. Jadi dia just cakap aku saja puasa je. Dia tak ta'yin puasa tu apa? Puasa sunat ke, puasa fardu ke, puasa ganti ke? Tak, dia tak ta'yin. Tapi walaupun dia tak ta'yin, di sisi Hanafiyah, jadilah puasa itu kepada puasa yang difardukan, iaitu puasa Ramadan. Walau nawal at-tatawwu lam yakun
saumuhu tatawu'an wa innama yaqa'a 'anil mafrud. Walaupun ni sisi Hanafiah, walaupun dia berniat tatawu' saja aku puasa sunat, tapi dalam bulan Ramadan tu dia nak buat puasa tu, tapi bila walaupun begitu di sisi Hanafiah puasa ni tetap menjadi puasa fardu. Lam yakun saumu tatawu'an, tak jadi puasa tatawu', tak jadi puasa sunat, akan tetapi yang terjadi adalah puasa fardu walaupun dia niat sunat. Ini di sisi Hanafiah. Li'anna syahra la yasi'u sauman baru, kerana bulan puasa itu tidak luas ruangnya untuk puasa lain, untuk kita buat puasa lain. Maka 30 hari, kalau 30 hari lah, kalau 29 lah. Puasa itu adalah semuanya kena buat puasa fardu Ramadan. Ni sisi Hanafiah. Sebab tu kalau di sisi Hanafiah nak niat sekali je untuk sebulan pun tak apa, sebab puasa ni dah mudhoyak, waktu dia mudhoyak. Jadi kalau kita kata saja puasa sebulan pun dah cukup. Sebab apa? Sebab memang kita dah tahu bulan tu adalah memang bulan untuk berpuasa, maka cukup puasa sekali. Berbeza dengan jumhur, seperti di sisi Syafi'iyah, setiap hari kena puasa. Ini sebab dia berdasarkan dalil daripada Nabi lah. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum tiba fajar, maka tidak ada puasa baginya. Daripada hadis tu, maka di sisi ulama di sisi jumhur, hadis tu menunjukkan setiap hari kena puasa. Tapi di sisi Hanafiah cukup sekali sebulan. Berapa dah? 11.30. Cukup lah tu. Cukup lah sejam. Itu selesai pembahagian pertama. Kemudian kita akan masuk at-taqsim ats-tsani, wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Ada sebarang soalan? Ada soalan apa tak? Tak ada. Jadi kalau tak ada, yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada anak sendiri. Hakikatnya kedua daripada Allah. Kalau ada silap, ada kekurangan, boleh tegur, nak bincang atau tanya soalan pun jangan segan silu untuk bertanya, untuk PM. Qul qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.